عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jal di atas kesempatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita mendengar qala Allah wa qala Rasul, apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jal kepada kita, untuk sama-sama kita mengambil iktibar dan pengajaran untuk kita menjalani kehidupan kita insya-Allah. Dan alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala di atas kesempatan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita untuk sama-sama berada di atas manhaj ini, iaitu manhaj sunnah, yang mana ianya membuktikan rasa cinta dan kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hadis yang menggembirakan kita apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut kepada para sahabatnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku sangat-sangat merindui untuk bertemu dengan ikhwan, dengan saudara kita. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah? Adakah kami ini saudara engkau wahai Rasulullah? Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antum ashabi, kamu semua adalah sahabat-sahabatku, wa ikhwanuna alladhi lam ya'tu ba'd. Akan tetapi ikhwanuna, saudara kita, adalah orang yang datang selepas itu ataupun orang yang datang kemudian. Dan tuan-tuan, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyifatkan orang yang mana datang setelah mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan ikhwan dia ataupun saudara dia, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat merindui saudara dia itu. Dan kita tuan-tuan, kita berharap kepada Allah Jalla wa Ala supaya Allah menganugerahkan kita kekuatan untuk terus berada di atas manhaj ini, iaitu manhaj yang mana mengikuti sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbuatan-perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun sifat akhlak baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita ikuti itu. Kerana itulah menandakan kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah memasukkan kita dalam golongan itu, dan golongan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam merindui kita insya-Allah. Dan hari ini kita akan menyambung perbincangan kita, dan kita masih lagi berada di dalam bab al-ikhlas, yang mana kita akan masuk hadis yang kedua dalam bab ini. An ummul mu'minin Ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat, qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?
qal yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Tuan-tuan mukminin yang dirahmati sekalian, hadis ini telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang mana daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha telah pun berkata, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Telah pun menyerang satu tentera, iaitu mereka telah menyerang Kaabah. Fa idza kanu bi bayda'a min al-ardi, apabila mereka sampai di satu tempat yang lapang, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, lalu mereka ditenggelamkan. Qalas, lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum? Bagaimana mereka semua ditenggelamkan? Wa fihim aswaquhum, sedangkan ada di kalangan mereka itu pedagang-pedagang. Mereka itu bukan tentera yang turut serta untuk memusnahkan Kaabah. Qal, lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Benar, mereka semua itu akan ditenggelamkan. Thumma yub'atsuna ala niyyatihim, kemudian setelah itu mereka akan dibangkitkan di hadapan Allah Azza wa Jalla kelak mengikut apa yang mereka niatkan. Tuan-tuan, hadis ini telah diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin ataupun gelarannya adalah Ummu Abdullah. Dan gelaran itu sebenarnya telah diberikan sendiri oleh baginda sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, Aisyah radhiyallahu anha. Pernah satu ketika Aisyah pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Aisyah berkata kepada baginda, orang lain semua ada kunyah, semua ada gelaran, tetapi aku tidak ada, berikan kunyah kepada aku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kunyah kepada Aisyah, iaitu Ummu Abdullah. Dan Ummu Abdullah diambil sempena anak kepada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhum, iaitu kakak kepada Aisyah radhiyallahu anha, ataupun anak saudara kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu ia digelar dengan Ummu Abdullah, Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila kita melihat Aisyah merupakan manusia yang mana ianya sangat-sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amr bin al-As pernah satu ketika pergi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, ayun nas ahabbu ilaik? Siapakah manusia yang paling engkau cintai wahai Rasulullah? Lalu jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu. Orang yang paling aku cintai adalah Aisyah. Kemudian Amr bin al-As bertanya lagi, wa minar rijal, dan di kalangan lelaki, siapakah yang engkau cintai wahai Rasulullah? Abuha, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, ayah dia, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah pernah satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam Jibril kepada dia. Lebihnya Aisyah radhiyallahu anha, Jibril pernah menyampaikan salam kepada dia melalui perantaraan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada di kalangan para ulama menyebut bahawa Aisyah merupakan orang yang paling faqih dalam agama. Az-Zuhri menyebut, kalaulah dikumpulkan ilmu Aisyah dengan ilmu-ilmu isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam yang lain, begitu juga dengan ilmu-ilmu yang mana ilmu-ilmu wanita-wanita dalam dunia ini, maka ilmu Aisyah menandingi ataupun lebih lagi daripada ilmu-ilmu mereka. Lebihnya Aisyah radhiyallahu anha daripada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Tetapi tuan-tuan, sangat menyedihkan kita apabila fitnah Aisyah radhiyallahu anha ataupun dikenali dengan peristiwa al-ifk seringkali digembur-gemburkan, terutamanya oleh puak-puak Rafidah Syiah, yang mana mereka sehingga pada hari ini masih lagi menggelarkan ataupun menuduh Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang penzina, waliyazubillah. Dan di kesempatan ini insya-Allah kita nak bawa hadis ataupun kisah ini yang mana ianya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha berkata,
kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruja aqra'a baina azwajihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya apabila baginda hendak pergi bermusafir, baginda akan mencabut undi, menunjukkan keadilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Aisyah adalah insan yang paling disayangi oleh baginda, tetapi baginda akan mencabut undi. Siapa yang mengikuti baginda ketika mana baginda nak pergi bermusafir? Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha, dalam satu peperangan lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mencabut undi, dan qaddarallah, Allah mentakdirkan ketika itu nama aku yang tercabut. Maka aku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan tersebut. Dan peperangan itu para ulama mengatakan merupakan peperangan untuk memerangi Bani Mustalik, iaitu ianya berlaku lebih kurang 5 hijrah. Ada yang mengatakan 4 hijrah, ada yang mengatakan 6 hijrah, tetapi kebanyakan daripada mereka mengatakan 5 hijrah. Peperangan dalam memerangi Bani Mustalik. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anhu, fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'dama nazala al-hijab. Dan aku keluar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan peristiwa ini berlaku selepas turunnya ayat hijab. Fa ana uhmalu fi haudaji. Kemudian aku diangkat di atas satu tempat duduk yang tertutup. Kita nak kata apa tempat duduk yang tertutup? Mungkin kalau kita tengok cerita-cerita Cina kot, kita akan nampak ada satu macam keranda, kemudian diletakkan seorang perempuan dalam tu. Dan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha ketika itu bersama dengan Nabi dan para sahabatnya. Aisyah diletakkan dalam suatu tempat duduk, dan tempat duduk itu tertutup. Kemudian tempat duduk itu akan diletakkan di atas unta. Begitu. Kemudian berlakulah peperangan, dan Allah mentakdirkan umat Islam menang dalam peperangan tersebut. Setelah itu mereka pun balik ke kota Madinah. Kemudian apabila sampai berhampiran dengan kota Madinah, azana lailatan birrahil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk apa? Bermalam dulu. Sebelum sampai ke kota Madinah, untuk berehat bermalam. Faqumtu hina adanu birrahil famashaitu hatta jawaztul jaysh. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, setelah mana bermalam dan aku turun daripada tempat duduk yang tertutup tadi, dan aku keluar untuk qada hajat. Lalu aku pergi jauh daripada rombongan tersebut. Setelah mana qada hajat dah selesai, Aisyah kembali semula ke tempat rombongan tadi. Setelah mana sampai ke tempat rombongan tadi, Allah mentakdirkan rupa-rupanya rombongan tersebut telah pun pergi, dan Aisyah tertinggal. Dan kebetulan pula ketika itu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana an-nisa idzaka khifafan. Ketika itu kebanyakan perempuan-perempuan ketika itu semuanya ringan-ringan je. Maksudnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, mereka mengangkat tempat duduk tersebut dan tak tahu Aisyah ada ataupun tak dalam tu. Dan mereka menyangka bahawa Aisyah duduk dalam tu. Sebab Aisyah pun kata ketika itu kebanyakan perempuan-perempuan ringan-ringan je. Ada ke tak ada ke sama je angkat, sama je berat dia. Kemudian Aisyah kata lagi, wa kuntu jariyatun hadithatas sin. Dan ketika itu juga aku ni masih lagi kecil dan tak berat lagi. Sebab itu para sahabat tidak pun menyangka bahawa Aisyah keluar, dan mereka menganggap bahawa Aisyah berada di dalam keranda tadi ataupun tempat duduk yang tertutup tadi. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha, apabila dia pulang dan dia mencari rantai dia, dan dia melihat bahawa rombongan tadi telah pun pergi, lalu dia duduk kat situ. Dia menunggu. Fa amamtu manzilil ladzi kuntu bihi wa zanantu annahum sayafqiduni fayarji'una ilayya. Kemudian aku duduk dekat situ, dan aku menyangka kalaulah mereka menyedari aku dah tak ada dalam tu, kemudian mereka akan kembali semula dan ambil aku. Fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabasni aini fanimtu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sedang aku duduk.
Kemudian aku merasa mengantuk. Fanimtu, kemudian aku tertidur. Wa kana Safwan ibn Mu'attal thumma Zakwani min wara'il jaish. Kemudian kebetulan pula ketika itu Nabi SAW mengarahkan seorang sahabat dia, iaitu Safwan ibn Mu'attal, untuk berada di belakang tentera-tentera rombongan. Dan sudah menjadi kebiasaan Nabi SAW kalau ada satu rombongan dan Nabi akan melantik beberapa orang untuk bergerak lambat daripada rombongan-rombongan itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengutip kemungkinan-kemungkinan barang yang hilang ataupun ada yang tercecer begitu. Dan ketika itu yang ditugaskan oleh Nabi SAW berada di belakang rombongan adalah Safwan ibn Mu'attal. Fa asbaha 'inda manzili fara'a sawada insanin na'im. Kemudian Safwan berjalan dan dia melihat satu kelibat ataupun satu bayang-bayang hitam yang sedang tidur. Fa'atani fa'arafani hina ra'ani. Kemudian dia datang kepada aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Safwan datang kepada aku. Fa'arafani hina ra'ani, dan dia kenal aku ketika mana dia melihat aku. Wa kana ra'ani qabla al-hijab. Kerana sebelum ini, sebelum turunnya ayat hijab, dia pernah melihat aku. Sebab itu apabila Safwan datang dan melihat aku, dikenal itu adalah Aisyah. Sebab sebelum ini, sebelum turunnya ayat hijab, dia pernah melihat aku. Fastaiqaztu bistirja'ihi hina arafani. Dan aku terkejut dan terjaga daripada tidur aku setelah mana Safwan itu istirja' kepada Allah Jalla wa'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kata Safwan ibn Mu'attal. Lalu aku terkejut dengan perkataan tersebut dan aku bangun. Fakhammartu wajhi bijilbabi. Kemudian aku terus tutup wajah aku dengan jilbabku. Tuan-tuan, kisah ini sebenarnya ianya menjadi satu dalil kepada ada sebahagian ulama yang mana mereka mewajibkan memakai niqab ataupun purdah. Kerana Aisyah radhiyallahu anha, apabila beliau melihat seorang lelaki asing iaitu Safwan ibn Mu'attal, dan beliau terus menutup wajah dia dengan niqab dia. Dan ada sebahagian daripada para ulama mengambil kisah ini sebagai salah satu daripada dalil mewajibkan memakai niqab ataupun purdah. Tetapi di sana ada beberapa perbincangan lah, benda ni benda khilaf. Ada lagi lah. Cuma kita nak cerita dekat sini bahawa salah satu daripada kaedah ataupun dalil yang digunakan oleh para ulama mewajibkan niqab adalah kisah ini. Kisah ini. Okey. Fa khammartu wajhi bil jibabi. Kemudian aku tutup wajah aku dengan niqab, dengan jilbabku. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Wa wallahi ma kallamani kalimatan." Demi Allah, Safwan ibn Mu'attal tidak pun bercakap dengan aku walaupun satu kalimah. Wala sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi. Dan aku pun tidak pernah mendengar satu perkataan pun yang keluar daripada mulut Safwan ibn Mu'attal kecuali kalimat istirja' dia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sahaja perkataan yang aku dengar keluar daripada mulut Safwan ibn Mu'attal. Kemudian Safwan pun bawa Aisyah radhiyallahu anha naik di atas unta dan Safwan mengheret dia. Dan tuan-tuan, Safwan sampai ke Madinah ataupun mengheret Aisyah radhiyallahu anha sampai ke Madinah ketika mana siang hari, Nahri Zahirah, siang hari. Tidak logik kalau kita katakan bahawa Safwan dan Aisyah radhiyallahu anha melakukan perzinaan. Tidak logik. Sebab peristiwa itu berlaku pada siang hari. Dan sampai ke kota Madinah pun pada siang hari. Tetapi orang munafik dia mengambil peluang itu. Untuk apa memburuk-burukkan isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu anha. Begitu buruk perangai dia orang ni. Memburukkan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqadimna al-Madinah. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, kami pun sampai ke Madinah. Fashtakaitu hina qadimtu syahra. Kemudian aku sakit selama sebulan. Dan aku tak keluar rumah selama sebulan. Wan nas yufiduna fil qaul
ashabil ifk. Dan ketika itu ramai dah manusia-manusia bercakap tentang fitnah-fitnah terhadap aku. Fitnah-fitnah terhadap aku di kota Madinah ketika itu dah tersebar. Tapi aku tak tahu pun, sebab aku sakit dan aku tak keluar rumah. Tuan-tuan, wanita ketika itu tak keluar rumah. Perempuan hari ni macam-macam kan. Kadang-kadang keluar rumah siang hari, malam hari, tak kira masa, keluar je rumah. Tapi Aisyah radhiyallahu anha tak keluar rumah. Tak keluar rumah. Sehingga kan orang yang mencela dia, menabur fitnah dia pun tak tahu. La ash'uru bi syai'in min dhalik wa huwa yaribuni fi waj'i. Dan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa ada sesuatu yang kadang-kadang meragukan aku. Selama sebulan tu aku tak keluar rumah, tetapi ada satu perasaan dalam jiwa aku, yang mana perasaan itu meragukan aku. Anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutfa alladhi kuntu ara minhu hina ashtaki. Innama yadkhulu alayya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fayusallim thumma yaqul kaifatikum. Aisyah mengatakan apa yang meragukan aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mana kebiasaannya. Kebiasaannya Nabi akan bermesra, Nabi akan menegur aku dengan baik, akan bermain-main dengan aku. Kebiasaannya begitu. Tetapi kali itu tidak macam tu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk ke rumah aku, fayusallim, baginda akan memberi salam, assalamualaikum, thumma yaqul, kemudian baginda akan berkata, kaifatikum, kaifahalukum, kaifahalukum, kaifahaluki, bagaimana keadaan kamu, apa kabar kamu, thumma yansarif. Kemudian baginda terus beredar. Itu sahaja perkataan yang keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Aisyah merasakan, ada satu benda yang tak kena ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam hadis ini Aisyah menyebut wala ash'uru bisyarr. Sekalipun begitu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku masih lagi tidak merasakan sesuatu yang buruk berlaku kepada aku. Hatta kharajtu ba'dama naqahtu fa kharajat ma'iyya ummu Mistah. Sehinggalah satu malam, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku keluar bersama dengan Ummu Mistah. Dan Aisyah keluar dengan Ummu Mistah, kawan dia, untuk pergi mana? Untuk pergi menunaikan hajat. Dan kebiasaannya orang Arab ketika itu, mereka akan menunaikan hajat jauh daripada rumah mereka. Dia orang tak ada macam kita hari ni, yang mana ada tandas dalam rumah, tak ada. Tapi nak qada hajat, so dia orang kena pergi jauh daripada rumah-rumah mereka pada waktu malam. So Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata pada satu malam aku bersama dengan Ummu Mistah radhiyallahu anha, yang mana pergi keluar malam. Ummu Mistah menemani aku. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa qad faragna min sya'nina fa'arasat Ummu Mistah fi mirtiha. Setelah mana dah selesai hajat, kemudian qadarallah, Allah telah mentakdirkan Ummu Mistah ini tersadung. Kemudian apa yang keluar daripada mulut Ummu Mistah? Ta'isa Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah. Ada dalam riwayat mengatakan 3 kali Ummu Mistah tersadung. 3 kali. Dan ketiga-tiga itu perkataan yang sama keluar daripada mulut Ummu Mistah. Ta'isa Mistah, ta'isa Mistah, ta'isa Mistah. Celakalah Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah. Dan ada yang kata tersadung disebabkan terlanggar kayu, ada yang kata terlanggar batu, ada yang kata terlanggar tulang. So banyak riwayat. Tetapi ketiga-tiga itu perkataan yang sama keluar daripada mulut Ummu Mistah. Ta'isa Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah, celakalah Mistah. Tuan-tuan, orang yang turut sama menyebarkan fitnah ini antaranya Mistah. Dan orang yang keluar bersama dengan Aisyah tadi adalah Ummu Mistah, iaitu ibu kepada Mistah. Sebab itu apabila tersadungnya Ta'isa Mistah, keluar daripada mulut Ummu Mistah, celakalah Mistah, anak dia sendiri, celakalah Mistah. Dan dikatakan ada 3 orang yang menabur fitnah ini. Antaranya Mistah, yang kedua adalah Hasan bin Thabit, Hasan bin Thabit, dan yang ketiga adalah Hamnah binti Jahsh.
3 orang ni. Dan apabila Aisyah menyebut, faqultu laha, lalu aku berkata kepada Mistah, bisa ma qult, buruknya apa yang kau kata tu. Kau telah mencelakakan, mendoakan kecelakaan kepada anak kau sendiri. Atasubbiyanna rajulan syahida badra, adakah engkau telah mengutuk, mencaci orang yang telah mengikuti baginda sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Badar? Qalat, lalu Mistah berkata, awalam tasma'i ma qal, kamu tak dengar lagi ke apa yang dia kata? Apa yang dikata tentang engkau, kamu tak dengar lagi ke? Qalas, qultu wa ma qal, lalu Aisyah berkata kepada Mistah, apa yang dia dah kata? Fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk, lalu Mistah dia menceritakan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang fitnah-fitnah yang telah ditabur oleh ahli al-ifk, oleh orang-orang yang menabur fitnah kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu kata Aisyah, fazdastu maradan ala maradi, apabila aku mendengar perkataan Mistah tadi yang menceritakan tentang keburukan-keburukan aku yang telah tersebar luas di kota Madinah, fazdatu maradan ala maradi, makin bertambah sakit aku. Tadi dah lah sakit, dah nak sihat dah, kemudian keluar dapat pula berita yang menyedihkan Aisyah radhiyallahu anha, lalu bertambah-tambah lagi kesakitan Aisyah radhiyallahu anha. Sehinggalah kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma raja'tu ila baiti wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku pulang ke rumah aku, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah aku, dan aku minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, izinkan aku untuk pulang ke rumah ibu dan ayah aku, iaitu rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan rumah Rumman radhiyallahu anha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang ke rumah ibu dia. Dan apabila sampai ke rumah ibu dia, Aisyah radhiyallahu anha telah dipujuk oleh ibu dia, Rumman radhiyallahu anha. Biasalah itu Aisyah, ada orang yang dengki kepada engkau dan sebagainya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha berkata, faqultu subhanallah, maha suci Allah, awalaqad tahaddatha an-nasu bihada, qalat fabakaitu tilka al-lailah hatta asbahtu la yarqa'u li dam'un wala aktahilu binaumin. Apabila ibu dia Rumman memujuk Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah berkata, alangkah buruknya mereka yang telah menabur fitnah kepada aku. Dan Aisyah merasa sangat sedih, sehingga Aisyah mengatakan, aku terus menangis dan menangis dan tak boleh nak tidur. Menangis Aisyah kerana kesedihan. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga terasa terpengaruh, bukan terpengaruh, terasa dengan berita itu. Dan tuan-tuan, wahyu tak turun-turun untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan tersebut. Wahyu tak turun-turun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terseksa emosi dia. Dan orang munafik begitulah. Dia orang kalau tidak dapat menyeksa fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan menyeksa emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Aisyah, orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tuduhan yang sangat jelek. Tuduhan yang sangat buruk, iaitu Aisyah telah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terseksa. Wahyu tak turun-turun ketika itu. Dan tuan-tuan, ini dalil bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak tahu perkara yang ghaib, kecuali apa yang dikhabarkan oleh Allah Jalla wa Ala kepada baginda. Hari ini macam-macam kita tengok. Orang cerita tentang perkara-perkara ghaib, perkara-perkara yang akan berlaku, perkara-perkara yang sudah berlaku. Hilang sesuatu pun kita pergi jumpa bomoh. Bomoh cakap itu dan ini. Kemudian kita percaya dengan perkataan-perkataan bomoh. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri utusan Allah Jalla wa Ala. Nabi pun tak tahu perkara ghaib. Dan perkara ini perkara yang telah pun berlaku. Nabi tak tahu. Ini kan pula kita boleh mengandaikan perkara yang akan berlaku. Kiamat akan berlaku sekian. Subhanallah. Syirik tuan-tuan kalau kita mempercayai benda-benda yang macam tu. Seolah-olah kita melebihi diri kita lebih lagi daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak tahu dan Nabi rasa terseksa emosi dia, dan wahyu tak turun-turun untuk membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan-tuduhan orang-orang munafik.
Sehinggalah Nabi SAW memanggil beberapa orang sahabat dia untuk bertanya kepada mereka pendapat. Antaranya Nabi SAW memanggil Usamah ibn Zaid. Nabi SAW memanggil Usamah bin Zaid. Lalu Nabi bertanya pendapat Usamah bin Zaid tentang kes itu. Lalu kata Usamah, "Ya Rasulullah, ahlaka wala na'lamu illa khira." Wahai Rasulullah, apa yang aku tahu tentang ahli keluarga engkau semuanya baik belaka. Kata Usamah bin Zaid untuk menenangkan hati Nabi SAW. Kemudian Nabi juga bertanya kepada Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Kata Ali radhiyallahu anhu kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lam yudayyikillahu alaik." Allah tidak akan menyempitkan engkau tentang peristiwa itu. Wan nisa siwaha katsirun, dan ramai lagi perempuan-perempuan seperti mana Aisyah radhiyallahu anha. Wa in tas'al jariyah tasaddaqka, dan cuba tanya kepada jariyah, iaitu pembantu Aisyah radhiyallahu anha, dia akan membenarkan engkau. Lalu Nabi SAW memanggil Barirah. Barirah merupakan seorang pembantu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Nabi SAW bertanya kepada Barirah tentang kes ini. Apa pandangan engkau, wahai Barirah? Lalu kata Barirah, "Walladhi ba'athaka bil haqq." Sesungguhnya engkau diutuskan di atas kebenaran. "In ra'aitu 'alaiha amran aghmisuhu 'alaiha akthara min annaha jariyatun hadithatus sin tanamu an ajin ahliha fata'ti dajin fata'kuluhu." Kata Barirah radhiyallahu anha, aku mengenali Aisyah radhiyallahu anha, dan aku mengenali dia seorang kanak-kanak kecil yang mana apabila dia menguli tepung untuk membuat roti, kemudian dia tertidur. Kemudian datang pula kambing memakan uli dia, memakan tepung yang telah dia uli tadi. Tak ada apa-apa pun yang meragukan aku. Seorang anak kecil. Barirah radhiyallahu anha menenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan dia itu. Kemudian Nabi SAW bangun. Dan Nabi pergi ke atas mimbar dan berkhutbah kepada para sahabatnya. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaral muslimin, man ya'ziruni min rajulin qad balagani adahu fi ahli baiti." Siapa yang telah menyakitkan hati aku ini? Fa wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui, aku mengenali ahli keluarga aku semuanya baik-baik belaka. Walaqad zakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira. Dan mereka juga menyebut nama Safwan ibn Mu'attal, yang mana mereka menuduh Safwan itu berzina dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan aku juga mengenali lelaki itu, yang mana lelaki itu adalah orang yang baik. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i. Dan Safwan ibn Mu'attal, kata Nabi SAW, dia tidak akan masuk ke dalam rumah aku melainkan bersama dengan aku. Mustahil Safwan melakukan perkara tersebut. Tetapi tuan-tuan, itu bukan merupakan satu dalil untuk menguatkan Nabi SAW. Sehinggalah wahyu turun kepada Nabi SAW. Dan Nabi sangat terkesan dengan peristiwa tersebut. Sehinggalah setelah mana Nabi SAW berkhutbah begitu, faqama Sa'd bin Mu'az al-Ansari. Lalu bangun seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'd bin Mu'az al-Ansari. Lalu dia berkata kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, anna a'ziruka min in kana min al-Aus darabtu 'unuqah." Sifat sahabat Nabi SAW. Dia kata, "Wahai Rasulullah, kalau tidak keberatan, kalaulah orang yang menuduh itu adalah daripada kalangan Aus, darabtu 'unuqah, aku akan pancung leher dia." Kata Sa'd bin Mu'az, "Wa in kana min ikhwanina, kalaulah dia daripada saudara kita minal Khazraj, daripada suku kaum Khazraj, amartana fa fa'alna amrak." Kau bagi sahaja arahan kepada kami, pasti kami akan melaksanakan arahan engkau. Maksudnya kalaulah Aus tadi, dia akan bunuh, dia akan pancung. Kalau Khazraj pun macam tu, Nabi kata pancung, pasti kami akan pancung kepala dia. Sifat sahabah Nabi SAW untuk membela Nabi SAW. Qalat faqama Sa'd bin Ubadah. Lalu berlaku sedikit kekecohan selepas itu. Bangun pula
Sa'd bin Ubadah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa sayyidul Khazraj, dan dia merupakan ketua kepada suku kaum Khazraj. Dia tak puas hati bila Sa'ad bin Mu'az dia kata, kalaulah puak Khazraj yang buat tuduhan itu, kau arah aja kepada kami, pasti kami akan pancung terus orang-orang Khazraj. Lalu ketua Khazraj tadi, iaitu Sa'd bin Ubadah, dia rasa tercabar. Sangat sifat asabiah itu masih lagi ada. Dia kata apa? Kazabta la'amrullahi la taqtulu wa la taqdiru ala qatlihi. Kamu bohong. Dia kata kepada Sa'ad bin Mu'az tadi, kamu bohong. Kamu tidak akan mampu untuk membunuh orang-orang Khazraj. Lalu berlaku kekecohan selepas itu di antara Aus, Khazraj, sehinggalah Nabi SAW mendiamkan mereka dan mereka diam. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berada di rumah Abu Bakar dan Ummur Rumman radhiyallahu anhum. Kata Aisyah, fabakaitu yaumi dzalik. Aku terus menerus menangis dan terus menangis. La yarqa'u li dam'un wala aktahilu bi naumin. Sehinggalah aku menangis, air mata aku keluar dan aku tidak boleh tidur. Kita tidak boleh merasakan bagaimana perasaan seorang perempuan, yang mana perempuan yang baik, perempuan isteri kepada seorang Nabi, utusan Allah Jalla wa'ala. Tiba-tiba mereka ataupun perempuan itu dituduh berzina, satu perbuatan yang sangat buruk. Perasaan Aisyah radhiyallahu anha ketika itu sangat-sangat sedih, sehingga kan dia menangis dan terus menangis. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, fa asbaha abawaya indi, dan satu hari itu ibu dan bapa aku ada bersama dengan aku. Wa qad bakaitu lailataini wa yawman la aktahilu bi naumin, dan aku terus menerus menangis selama 2 hari 2 malam. Aisyah radhiyallahu anha menangis, la aktahilu bi naumin, dan aku tak tidur-tidur. Kesedihan yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Wala yarqa'u li dam'un yadhunnuna anna al-buka'a falikun kabidi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, seolah-olah aku merasakan bahawa tangisan aku ketika itu akan memusnahkan aku. Kerana menangis dan terus menangis, Aisyah radhiyallahu anha menerima tamparan yang sangat besar, dahsyat daripada orang-orang munafik yang menuduh dia berzina. Sehinggalah kata Aisyah radhiyallahu anha, sedang kami duduk bersama dengan ibu Abu Bakar dan Ummur Rumman radhiyallahu anhum. Kemudian masuk seorang wanita Ansar dan masuk bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia menangis bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dia simpati dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika mana kami sedang menangis, bersedih, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemui kami. Fasallama thumma jalas. Kemudian Aisyah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk, kemudian dia memberi salam kepada kami. Thumma jalas, kemudian baginda duduk. Walam yajlis indi munzu qila ma qila qablaha. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak duduk berhampiran dengan aku. Kita tahu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan isteri-isteri baginda. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat ramah dengan isteri-isteri baginda. Baginda akan bergurau dengan isteri-isteri dia. Tapi kali itu Nabi duduk jauh dengan Aisyah radhiyallahu anha. Wa qad labitha syahran la yuha ilaihi fi sya'ni, dan sudah sebulan wahyu tidak turun untuk menceritakan, membebaskan aku daripada hemburan-hemburan fitnah yang dihemburkan oleh orang-orang munafik tersebut. Sebulan dah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu, dah sebulan dah. Emosi Nabi sallallahu alaihi wasallam terseksa dengan fitnah-fitnah yang diberikan oleh orang-orang munafik kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Aisyah, fa innahu qad balagani anka kaza wa kaza." Sesungguhnya telah sampai kepada aku berita yang telah dihemburkan, fitnah yang telah dihemburkan oleh orang munafik begini dan begini. Wa in kunti bari'atan fasayubarri'ikillah.
Kata Nabi SAW kepada Aisyah, kalaulah engkau bebas daripada fitnah-fitnah tersebut, pasti Allah Jalla wa'ala akan membebaskan engkau. Wa in kunti almamti bi dzambin, tetapi kalaulah sekiranya engkau melakukan kejahatan itu, engkau berdosa, fastaghfirillah wa tubi ilaih, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubatlah kepada dia. Fa innal abda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang hamba itu, idza atarafa bi dzambihi, apabila dia mengaku kesilapan dia, summa taba ilallah, kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taballahu alaihi, pasti Allah Jalla wa ala akan mengampunkan dia. Tuan-tuan, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengejutkan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi meragukan kesucian aku. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada aku dua pilihan. Yang pertama, kalaulah engkau bebas daripada tuduhan mereka, pasti Allah Azza wa Jalla akan membebaskan engkau. Tetapi kalaulah engkau berdosa, bertaubatlah kepada Allah dan Allah akan menerima taubat engkau. Aisyah radhiyallahu anha merasakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih lagi meragukan dia. Sehingga kan dia berkata kepada ayah dia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ajib anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai ayahku, tolong bela aku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ayah kalau melihat anak dia dicela, kita rasa nak bela anak kita. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia rasa nak bela anak dia. Tetapi dia tak nak menyakiti hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun tak tahu kes itu benar ataupun tidak. Kemungkinan banyak berlaku. Boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Sehingga kan dia berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah wahai Aisyah, aku tak tahu apa yang aku nak jawab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Aisyah menoleh pula kepada Ruman, ibu dia. Ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai ibuku, bela aku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkataan yang sama keluar daripada mulut Ruman radhiyallahu anha. Ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku juga tidak tahu wahai Aisyah, apa yang perlu aku jawab di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ana jariyatun hadithatu sin, sesungguhnya aku ini kanak-kanak kecil, la aqra'u katsiran minal Quran, dan aku ni tak baca banyak Al-Quran. Inni wallahi laqad alimtu, sesungguhnya aku mengetahui, kata Aisyah, laqad sami'tum hadzal hadis hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi, sesungguhnya fitnah-fitnah ini telah pun tersebar di kalangan kamu dan kamu semua telah mempercayainya, kata Aisyah radhiyallahu anha kepada orang yang berada dalam rumah tadi. Peristiwa ini telah pun tersebar dan engkau semua mempercayainya. Fala in qultu lakum, kalaulah aku berkata kepada kamu semua, inni bari'atun wallahu ya'lamu anni bari'atun, kalaulah aku berkata kepada kamu semua, sesungguhnya aku ini bebas daripada tuduhan tersebut, wallahu ya'lamu anni bari'atun, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui bahawa aku memang bebas daripada tuduhan tersebut. La tusaddiquni bidzalik, akan tetapi kamu semua tidak akan mempercayai aku. Wala ini taraftu lakum bi amrin, akan tetapi kalaulah aku mengakui bahawa aku telah melakukan dosa tersebut, wallahu ya'lamu anni minhu bari'atun, akan tetapi Allah Azza wa Jal mengetahui bahawa aku ini bebas daripada fitnah tersebut, la tusaddiquni, pasti kamu akan mempercayai aku bahawa aku ini melakukan dosa tersebut, walaupun Allah Jalla wa'ala mengetahui bahawa aku ini bebas daripada tuduhan mereka. Wallahu ma ajidu lakum mathalan illa qaul Abi Yusuf, sesungguhnya aku tidak ada apa lagi perkataan yang boleh aku katakan kepada kamu semua kecuali satu perkataan yang telah dikatakan oleh Abi Yusuf, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam riwayat ini Aisyah terlupa nama Nabi Yaqub.
alaihi salam. Kerana apa? Kemungkinan dalam keadaan sedih, dan mungkin juga boleh jadi kerana di awal tadi Aisyah mengaku bahawa dia jarang baca Al-Quran ketika mana dia kecil. Lalu dia terlupa nama Nabi Yaqub alaihi salam. Lalu dia kata apa? Tak ada perkataan yang boleh aku katakan sekarang kepada kamu semua kecuali satu perkataan yang dikatakan oleh Abu Yusuf, iaitu ayah kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Iaitu perkataan yang diucapkan oleh Nabi Yaqub alaihi salam, fasabrun jamil. Sabar itulah yang terbaik. Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah sahajalah yang boleh membantu. Allah sahajalah yang boleh menolongku terhadap apa yang telah mereka sifatkan. Lalu Aisyah radhiyallahu anha setelah itu terus menangis dan terus menangis. Sehingga kan Aisyah radhiyallahu anha menceritakan ketika itu tidak ada seorang pun keluar daripada rumah dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Ruman dan seorang wanita Ansar masih lagi berada dalam rumah tadi. Sehinggalah kelihatan, Aisyah menceritakan, kelihatan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba berubah. Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar. Peluh Nabi keluar. Dan tahulah Aisyah radhiyallahu anha bahawa wahyu akan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, wahyu itu berat. Dalam riwayat apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyu nak turun kepada Nabi, hari yang sejuk pun peluh akan meleleh keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana beratnya wahyu. Dalam riwayat yang lain, pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika mana kaki aku bersandar dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba wahyu turun dan aku merasakan lutut aku seolah-olah nak patah. Kenapa? Beratnya wahyu. Dan benarlah Allah sebut dalam Al-Quran, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan turunkan kepada engkau satu perkataan yang sangat berat, iaitu Al-Quranul Karim. Kita boleh buat musabaqah lagi. Kita tidak merasakan Quran itu berat, tetapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Nabi sallallahu alaihi wasallam merasakan Quran itu sangat berat bagi mereka untuk mereka melaksanakan arahan-arahan yang ada di dalam Al-Quran. Dan di dalam kisah ini Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahawa aku nampak perubahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluh telah pun meleleh daripada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku tahu bahawa wahyu akan turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan gembira. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, amma Allah azza wa jalla faqad barra'aki." Ya Aisyah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun membebaskan engkau daripada fitnah-fitnah yang dihemburkan oleh orang-orang munafik tersebut. Gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat keputusan daripada Allah azza wa jalla bahawa isteri kesayangannya tidak melakukan dosa tersebut. Gembira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala telah pun melepaskan engkau daripada tuduhan-tuduhan orang munafik. Lalu kata ibu kepada Aisyah radhiyallahu anha mendengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qumi ya Aisyah ilaihi." Bangunlah Aisyah, terima kasihlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Aisyah, faqult la wallah la aqumu ilaih. Demi Allah, aku tidak akan bangun kepada dia. Wala ahmadu illa Allah azza wa jal, dan aku tidak akan bertahmid, aku tidak akan bersyukur kecuali kepada Allah azza wa jal yang telah membebaskan aku daripada tuduhan-tuduhan palsu ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur sekitar 10 ataupun lebih ayat membebaskan Aisyah radhiyallahu anha daripada tuduhan-tuduhan orang munafik tersebut. Tuan-tuan, sehingga pada hari ini orang-orang Rafidah, Syiah, yang mana mereka masih lagi menghemburkan fitnah ini kepada Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka mengatakan Aisyah radhiyallahu anha itu dalam neraka kerana telah melakukan satu perbuatan yang sangat terkutuk, iaitu berzina dengan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Safwan ibn Mu'attal.
Alangkah buruknya perkataan-perkataan mereka itu yang menuduh isteri kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam berzina. Sehingga kan Allah Jalla wa Ala menyebut di dalam Al-Quran, kata Allah, innal ladzina yarmuna al-muhsanatil ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum adzabun azim. Kata Allah, orang yang telah melemparkan tuduhan palsu itu kepada orang-orang Islam ataupun orang-orang mukmin, perempuan-perempuan yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, perempuan-perempuan yang baik, lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka itu akan dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Walahum azabun azim, dan mereka itu akan mendapat azab yang besar. Para ulama mufassir mengatakan kafir. Kebanyakan daripada para ulama sepakat mengatakan bahawa kafir. Mereka yang mengatakan bahawa Aisyah radhiyallahu anha kafir. Aisyah radhiyallahu anha terlibat dalam peristiwa tersebut. Kenapa? Kerana mereka telah pun menolak Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, menolak satu perkataan pun di dalam Al-Quran boleh jatuh kafir, keluar daripada Islam. Ini kan pula kita menolak banyak ayat di dalam Al-Quran, yang mana kita katakan tadi lebih kurang 10 ataupun lebih lagi daripada itu. Allah membebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Tiba-tiba hari ini datang puak-puak ini yang mana mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, mempercayai tuduhan-tuduhan palsu yang diberikan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tuan-tuan, mereka ini adalah generasi yang terbaik. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in adalah generasi yang terbaik. Tidak ada satu generasi pun yang setara dengan generasi mereka. Allah Jalla wa Ala telah pun memilih mereka untuk bersama dengan perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran kepada kita. Kata Nabi, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan sesekali kamu semua mencela salah seorang daripada sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa misla Uhudin zahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Kalaulah kamu semua ini menginfakkan satu gunung emas, dia tidak menyamai generasi sahabat menginfakkan satu gantang ataupun kurang daripada itu, ataupun separuh daripada satu gantang, tidak menyamai. Tuan-tuan, mulianya generasi ini, generasi yang dipilih oleh Nabi generasi yang dipilih oleh Allah Jalla wa Ala untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada datang puak ini mencela Aisyah radhiyallahu anha, mencela Muawiyah ibn Abi Sufyan, mencela Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum ajma'in. Alangkah buruknya perkataan-perkataan mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memuji para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Allah Jalla wa Ala, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Dan sesungguhnya generasi-generasi yang terdahulu di kalangan orang muhajirin dan di kalangan orang ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan mereka yang mengikuti mereka. Laqad radiyallahu anhum wa radu'an, yang mana Allah Subhanahu wa taala meredai mereka dan mereka meredai Allah Jalla wa Ala. Mulianya mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah memilih mereka untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, mudah-mudahan dengan kisah ini kita akan mengambil iktibar bahawa kemuliaan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain itu tidak ada tandingi. Kita tidak boleh nak menandingi. Sebab itu wajib bagi kita untuk mengikuti langkah mereka, baik dari sudut ibadah mereka, baik dari sudut akhlak mereka. Wajib untuk kita mengikuti mereka, kerana mereka itu secara langsung berhadapan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari agama secara langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajib untuk kita mengikuti mereka. Lebih-lebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu kurun para sahabat radhiyallahu anhum. Summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum, kemudian kurun selepas itu, kurun selepas itu, tabi'in dan tabi'in. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita terus tekad dan kita terus berada di atas manhaj ini insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala meredai hidup kita insya-Allah. Saya cukup sekadar itu. Mudah-mudahan Allah terus memberkati kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita insya-Allah.
saya akhiri ataupun tangguh majlis kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.